السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, kita ucap syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpah kurnia dan anugerahnya yang sangat banyak dan besar, lagi pula mahal nilaiannya, tak dapat kita hitungkan satu persatu. Walau bagaimana sekalipun kita senantiasa ingat bahawa apa saja yang berlaku ialah dari takdirnya ataupun daripada penentuan yang telah dimenentu olehnya. Baik, sebagaimana itu kita sambung di atas hikmah yang kita telah lalui dah pun satu hikmah. Maka berikut ini pula kita sambung al-hikmatu tsaniyatu. Berkata musannif Asy-Syaikh Abul Fadli Ahmad ibn Athaillah As-Sakandari qaddasallahu sirrahu wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Ia kata iradatuka tajrida ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbabi minasyahwatil khafiyyati wa iradatukal asbaba ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajridi inhitatun 'anil himmatil 'aliyyati. Itu hikmah yang kedua. Tengok arti sekaligus. Artinya bermula kehendak engkau. Siapa engkau? Hai murid. Tu kita tafsirkan mukhatab. Kerana ghalib kebanyakan kitab musannaf Syekh Ibnu Athaillah ini
apabila dia tuju dengan kata engkau, kebanyakan dia tuju kepada murid-murid dia. Sebab tu dia tafsirkan, bermulakah hendak engkau hai murid, dan terbenar juga murid dalam arti orang yang sedang di dalam berjalan, di dalam beramal ibadah, supaya suci hatinya dapat sampai kepada hadrat ilahiyah. Maka orang beramal dengan atas qasad niat begitu panggil dalam istilahnya murid, ataupun dengan kata lain salik. Orang salik. Jadi orang yang di dalam beribadat, tujuan dianya orang yang bersungguh-sungguh beribadat, tujuannya supaya suci hati, boleh sampai kepada hadrat ilahiyah. Tu orang panggil murid. Maka dia kata, bermulakah hendak engkau hai murid, kerana akan sunyi daripada berusaha segala sabab yang bahasa zahir, segala usaha kerja sabab bagi dapat rezeki. Engkau kehendakkan sunyi daripada usaha, walhal serta menetap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ataupun mendiri oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan engkau hai murid. Allah menetapkan pada tempat segala asbab. Jadi engkau ini duduk di dalam maqam asbab, nak dapat hasil sesuatu melalui sabab. Masalah kita nak dapat rezeki melalui sabab bekerja. Tiba-tiba mari kehendak hati kita nak sunyi daripada bekerja. Itu apa? Dipanggilnya itulah, yakni kehendak engkau akan yang tersebut itu. Apa akan tersebut? Akan sunyi daripada berusaha segala asbab tu. Itulah dipanggil kata daripada syahwah, keinginan tu, tapi keinginan yang sembunyi. Apa tu? Dia bagi orang-orang arif, dia duk bercara adab batin. Jadi makna kata dari segi adab, kurang beradab tu. Kita kena ingat Allah Ta'ala lantik ke kita di pangkat mana. Allah lantik kita di hari ini nak dapat rezeki melalui asbab, sabab bekerja, bagi-bagi kerja. Tiba-tiba mari di hati kita cita nak sunyi daripada kerja. Tu orang panggil cita lagu tu, kehendak begitu tu, itu setengah daripada syahwah tu, keinginan tu. Dari segi adab tu, jadi si orang arif dia bila kata itu jahat adab tu, sebab duk turut kehendak kita. Hak beradab sungguh kita turut kehendak dia, yakni kehendak Allah. Kalau kita nak contoh lebih kurang gak, masalah kita dengan ayah, anak sebagai hormat kepada ayah, turut peraturan ayah. Begitu juga kita murid dengan guru, di bawah tarbiyah guru kita kena turut peraturan guru. Jadi kalau guru atur begini kita mau yang lain, itu orang panggil jahat adab dengan guru. Dia panggil jahat adab. Begitulah kita selaku hamba. Walaupun semua perkara itu dari dia, ada dia perkara semua tu daripada dia, bila dia lantikkan kita ni dalam maqam asbab, kita ni bahasa kena usaha. Duduk dalam medan usaha kita ni.
tiba-tiba kita mau nak sunyi daripada usaha. Itu dia panggil syahwah. Itu dia panggil minasyahwati, daripada syahwah. Apa syahwah? Keinginan. Syahwah ni lah yang kita jadikan Melayu ni apa dia? Ikut si. Orang petani cakap lagu tu, dan Kelantan pun cakap juga tu. Jadi ikut si. Lepas tu rekah kata ikut si. Ikut si ni semai daripada Arab syahwah. Syahwah jadi Melayu si. Jadi ikut si. Apa si? Ikut telitah hati nak ke apa turut selalu. Syahwah mari begini ikut, dia panggil ikut si. Sebenarnya si itu syahwah dah tu. Jadikan Melayu ikut si. Ada juga orang kata ikut apa? Ikut ere. Orang petani cakap juga ikut ere. Ere ni ke apa? Dia asal mari daripada tarikkan. Ada juga orang petani panggil heret. Lah ana tak faham heret. Heret tu masalah. Kalau gemala lembu, dia tutung lembu dia tu, orang petani panggil atas tu duk heret lembu. Heret orang petani panggil. Tuntung. Ilmu ikut dia tarik tali. Tu tarik heret. Lepas tu bila jadi kalau logat bahasa tu pak panggil turut heret. Tu setengah ni bahasa dah. Allah turut heret tu gak. Apa turut heret? Seolah nafsu kita heret, kita ikut saja. Itulah yang dimaksudkan juga dia kata ikut si. Apa ikut? Ikut syahwah. Apa syahwah? Inginkan nafsu, inginkan apa, ikut selalu. Sebenarnya kita disuruh lawan. Kan? Kita disuruh lawan akan nafsu. Bila lawan akan nafsu bermakna kita jangan ikutlah syahwah dia tu. Tu je. Tiba-tiba kita pergi ikut dia, siapa marilah hak Allah lantik ke kita dalam ada bekerja buat. Tak mau kerja. Nak hasil rezeki tapi nak sunyi daripada kerja. Ini panggil daripada syahwah ni. Dia nak menyata kata kita ni panggil jahat adab. Nanti tengok huraian panjang dah. Daripada syahwah, apa syahwah? Keinginan yang sembunyi. Syahwatil khafiyah. Dia panggil ikut syahwat, ikut keinginan yang sembunyi. Apa sebab dikatakan sembunyi? Nanti tengok dalam syarahan. Dan bermula kehendak, atau ayat kedua pada kata wa iradatukal asbab. Jadi kalau orang mengaji kaedah nahwu gak, at-tajridah atas tadi, juga al-asbabah di bawah ni, nasab jadi maf'ul bagi iradatu. Maf'ul masdar. Kehendak engkau idhafah masdar kepada fa'il. Iradatuka, kehendak engkau akan sunyi. Tu kita isyarat tu. Cuma akan nak mengerti kata maf'ul. Begitulah hak bawah ni pun. Dan bermula kehendak. Kemudian kita masuk satu lagi. Dan mahu ataupun mau. Dan bermula kehendak dan mahu engkau akan berusaha segala asbab ma'a iqamatillahi iyyaka, serta menetap oleh Allah akan engkau fit tajridi, pada tempat sunyi. Ni sunyi daripada berusaha. Ada setengah makom orang, setengah pada pangkat kedudukan orang itu Allah Ta'ala memberi hasil dapat rezeki dengan tak melalui usaha. Kalau kata usaha pun sedikit saja usaha, tapi pendapatan tu banyak. Mana kata kalau dia nak duduk saja, orang petani panggil, duduk saja dengan tidak bekerja buat pun hasilnya dia dapat. Ni soalan apa yang maqam tajrid. Tiba-tiba orang yang duduk di makam tu, dia patut panggil kata Allah
menetapkan dia pada tempat sunyi daripada usaha. Tiba-tiba dia mau kepada usaha pula. Orang ni panggil apa ni? Itulah isyarat pada khabar mubtada. Iradatuka mubtada, khabarnya inhitatun 'anil himmatil 'aliyyati. Itulah apa itulah kehendak dan mahu engkau akan berusaha segala asbab serta menetap Allah akan engkau pada tempat sunyi. Itulah orang panggil terturun engkau daripada himmah yang tinggi. Nah, terturun kepada martabat yang rendah. Ini pun satu bagai jahat adab juga. Allah. Nah, bila Allah Ta'ala letak kita pada tempat yang tajrib, mana kita dapat hasil dengan tak ada kena usaha dah Tuhan dapat. Data-data kita nak usaha lagi, nak kerja lagi. Ini yang panggil terturun daripada himmah yang tinggi. Sebab Allah Ta'ala letak pangkat kau tu tinggi dah tu. Data nak turun hidup pada pangkat usaha. Ini yang panggil daripada pangkat yang tinggi kepada pangkat rendah. Itu pun satu juga. Tengok dah. Lepas tu tengok dalam huraian dia. Itu terjemahan sepintas lalu serta selit sedikit selangi dengan huraian sedikit. Berkata Ibnu Ajibah di dalam kitab syarahan dia Iqazul Himam, dia kata tak kala adalah intiqal. Apa intiqal? Yakni berpindah. Itu maksud intiqal. Apa itu dia mengaji dalam fiqh tak? Takbir intiqal. Berpindah daripada qiyam kepada rakaat. Satu intiqal. Dan berpindah daripada apa dia rakaat kepada i'tidal. Satu intiqal. Daripada i'tidal kepada turun sujud, satu intiqal. Jadi tak kala intiqal ni banyak, cakap dengan jamak intiqala. Tu duk kata takbir intiqala. Munasabah sebut sini dah lah. Arti intiqal yakni berpindah. Maksud di sini tak kala adalah intiqal yakni berpindah daripada amalan zahir berpindah kepada amalan batin. Amalan zahir kepada amalan batin itu tak dapat tidak daripada bahawa zahir dan nyata oleh bekasnya. Bekas bagi apa dia? Berpindah dia. Bila pindah daripada amal zahir kepada amal batin, di situ tak dapat tiada, tak dapat tidak, mesti daripada bahawa zahir dan nyata oleh bekasnya. Bekas intiqal, bekas berpindah tu nyata zahir atas segala anggota. Misalnya begini, seperti firman-Nya Ta'ala. Ini atas jalan asalnya hikayat daripada perkataan apa dia Balqis. Semasa Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, Tuhan hikayat perkataan Balqis, tapi ahli orang arif ambil daripada ayat ini dengan cara isyarat. Secara tafsir hak zahir ayatnya, ayat ni Tuhan duk cerita tentang Raja Balqis. Hak di Yaman, Nuh di Sabak Yaman, bila surat daripada Nabi Allah Sulaiman dihantar kepada dia melalui burung hudhud. Orang petani panggil burung apa? Burung belatuk. Sini panggil tak? Burung belatuk ada piah merah atas kepala. Ada piah merah. Jadi asal hikayat ayat ni cerita tu, tapi di sini nak ambil secara isyarat. Tengok dulu.
Allah berfirman, innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha. Ambil pendek je ayat tu. Lepas tu di sini ada silap tu. Tak ada beki lagi naskah ni. Iaitu dia tulis sininya surah An-Nahli tak ada. Tapi hak yang betul Suratun Namli. Tak ada. Suratun Namli. Bukan Nahli dak, Namli. Surah hak cara semut. Ayat yang ke-34 dah. Baca apa ayat yang ke-34. Ni silapnya. Tulis Suratun Nahli silap. Nombor ayat pulaknya 27 tu. Ayat betul 34. Untuk jelas buka dalam mushaf Quran, buka tengok di sana. Nah, tengok terjemahan sepitah lalu. Artinya bahawa raja-raja itu apabila masuk mereka itu akan suatu desa, suatu kampung, ataupun bandar negeri, tabiat dia apabila dia masuk sini mana serang. Bila dia serang mana-mana kampung, mana-mana desa, apabila diserang, nascaya merusak mereka itu, raja-raja merusak akan suatu desa itu. Lepas tu dia ada sambungan laginya, wa ja'alu a'izzata ahliha azillatan, dan menjadi mereka itu raja-raja yang serang tu akan yang mulia-mulia daripada desa itu menjadikan yang hina-dina. Tengok mana-mana negara bila ditawan, bila dijajah oleh mana-mana pihak, maka hak yang kena jajah tu, hak yang mulia-mulia dijadi hina. Kalau tidak pun dibunuh. Apa pula kampung halaman tu kadang-kadang dia merusak, bakar ke, peruntuh ke. Ini kita boleh tengok secara zahir dah. Tengok mana-mana kalau mana-mana negara berperang, bila berlaku perang, lepas tu yang mana mengalahkan yang satu, hak yang kena kalah macam mana jadi? Bangunan diperuntuhkan, zaman dulu dibakarkan, zaman sekarang dia bom, dia apa, mengikut keadaan lah. Pina ayat tu dihancurkan. Ini asal ayat dak cerita perkataan siapa ni? Perkataan Raja Bilqis. Bila surat Nabi Sulaiman sapa ke dia, bila dia baca faham. Surat Sulaimannya panggil dia beriman. Innahu min Sulaiman, dalam surat tu bukan? Wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Tu surat Sulaiman sikit ya. Sesungguhnya ini daripada Sulaiman, dan sesungguhnya bismillahirrahmanirrahim. Tu ijma' ulama tu kata bismillah tu satu ayat daripada ayat Quran. Siapa engkau tu tak boleh kufur. Tak seperti bismillah hak tertulis di kepala tiap-tiap surah tu. Tu duk khilaf ulama, adakah ia daripada satu ayat daripada tiap surah ke ataupun bukan. Jadi bila khilaf begitu, kalau orang engkar kata bukan, tak ada salah. Orang kata iya, tak ada salah. Sebab dia Quran ni kita nak isbat semata-mata bukan ayat, kita nak kata ayat tak boleh. Ayat nak kata bukan ayat tak boleh. Tu apa hak boleh tak boleh tu? Hak masalah ijma'. Adapun bismillah tertulis di tiap-tiap awal surah itu duk khilaf ulama. Sampai itu pucuk daripada khilaf tu lah. Mari khilaf di kepada fiqh tu. Semaya baca Fatihah tak baca bismillah, bina di atas yang kata bukan satu ayat, sahlah semayangnya. Bukan wajib baca bismillah tu. Hanya khilaf pula yang kata sunat baca bismillah, ada yang kata tak sunat. Ya khilaf-khilaf tu.
bina di atas tadi. Adapun di atas kau yang mengatakan bismillah itu satu ayat daripada tiap-tiap surah, bina atas tu wajib baca bismillah. Siapa tak baca bismillah, jadi tinggal satu ayat daripada surah Fatihah. Sedangkan rukun Fatihah, rukun semaya Fatihah. Tu pucuk daripada khilaf tu, khilaf panjang lagi. Sampai tu kalau orang faham, tak boleh nak rat, tak boleh nak tolak hak orang dah buat amadah tu. Sebab tu jangan-jangan kita menghaji mana-mana balik mari nak suruh tak baca bismillah. Jangan. Kita royak molek tak apa, caranya begini. Oh, itu kau bertambah ilmu. Yang tak tahu boleh tahu. Oh ya, masya-Allah. Oh begitu. Jadi tahu. Ni dah tak payahlah baca bismillah. Jangan buat begitu. Tu bina atas apa tadi? Nak royak kata bismillah dalam suratul Namli hikayat surat Nabi Allah Sulaiman tu ijma' sekalian ulama sekalian qurra. Kata itu satu ayat daripada Quran. Baik. Apabila surat Sulaiman sapa kepada Raja Bilqis, bila dia baca surat dia faham. Kata surat ini mengajak dia, menyerukan dia supaya dia tu beriman. Alla ta'lu alayya, bahawa jangan kamu tertinggi atas kukunya ku Sulaiman. Wa'tuni muslimin, dan datang kamu kan aku hal keadaan kamu Islam. Kerana Balqis ni setengah pada agama dia tu sembah matahari. Dan patung-patung. Tu di antaranya. Apabila siapa surat tu dia baca dia faham. Bila faham saat ni lah dia panggillah hulu balang dia, segala tentera dia, ketua-ketua panggil menghadap dia. Bila menghadap begini dia cerita bahawa surat Sulaiman sapa kepada dia, maksudnya dia cerita tadi. Di situlah dia tanya kata bagaimana dia buat mesyuarat dengan hulu balang dia, bagaimana? Adakah kita nak menghadapi lawan dia ke kita nak ikut dia? Maka kesimpulannya kata balik hulu balang dia, kami ini mempunyai kekuatan ikut saja perintah tuan hamba. Kalau tuan hamba perintah perang, kami perang. Lepas tu ikut saja. Fa wal amru ilaiki fanzuri madza ta'murin. Tilik situlah bagaimana akan nak perintahkan kami ikut je. Lalu itulah dia kata tabiat raja-raja ni. Ni tulis siapa sini ni. Sesungguhnya raja-raja ni, masalah Sulaiman tu raja. Apabila kita nak lawan dia ataupun kita tak ikut dia, dia akan serang kita. Kalau dia serang kita, kita mencapai kemenangan tak apalah. Kalau dia serang kita, kita kalah. Tabiat raja bila dia serang, nanti dia kena serang tahjulah. Itulah dia cerita innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha. Ini Tuhan hikayat perkataan Bilqis lah ni. Jadi mana kalau kita diserang kerana kita tak ikut dia, dia serang kita. Ataupun kita lawan dia. Bila lawan, menang dia, kalah kita, nanti hancur kita. Dan waja'alu a'izzata ahliha azillah. Mereka menjadikan hak yang mulia-mulia kita ni jadi hina. Emo dibunuh, emonya dijatuhkan, macam-macam lah. Sebab tu duk lari dak apa tu kan. Ini Bilqis duk cerita. Habis itu jadi keputusannya rekah cerita hak tunya sebagai sambungan sedikit. Maka di situlah dia nak buat tajribah. Dia nak uji tengok Sulaiman ini raja semata-mata ke raja lagi nabi ataupun rasul sebagaimana dia dakwa. Kalau ia tu raja semata-mata, kita boleh lawan dia. Tapi kalau dia tu raja lagi rasul, kita tak boleh lawan dia. Di sini kita nak tahu raja saja ke raja lagi rasul, kita cuba dia. Sini dia hantar barang hadiah macam-macam, dia buat ujian macam-macam. Apabila didapati nyata bagi dia kata Sulaiman ini bukan raja, rasul betul, nabi Allah betul, kita tak boleh lawan dia. Itulah keputusan berangkat daripada Yaman menuju Islam. Tu cerita. Itu dia panggil tafsir zahiri. Hubungkan dengan ayat ini,
hubungkan dengan kisah cerita ini. Tetapi di sini nak ambil secara tafsir isyari dia panggil. Ayat ini isyarat kepada apa? Tafsir isyari ni pula ni. Ayat ini isyarat kepada bahawa kita adalah hamba bagi Allah. Bila kita ni hamba bagi Allah, dalam beberapa hadis menyebutkan maksud kata semua obun kita, kerana ibarat cara takriban lil fahmi, nak mudah faham, seolah obun kita ini, kepala kita di dalam tangan Allah. Dia nak pusing ke mana? Tengok supaya kita orang tua dengan anak kecil, kita pegang kepala dia ni. Kita pegang kepala dia. Begitulah kita hamba Allah Ta'ala ni dengan Allah. Dia tajalli qahar dia. Bila dia muzahir kekerasan dia, dia muzahirkan kelebihan dia, dia muzahir kebesaran dia, kita hancur. Sebagaimana raja-raja tadi, bila dia menguasai, dia menghancurkan. Begitulah kita. Dan Allah Ta'ala muzahirkan qahar dia, habis kita. Itu isyarat situ. Sebab tu bila orang pindah daripada amalan zahir, sembahyang, puasa, zakat, sedekah, zikir ni panggil amalan zahir. Apa zahir? Sekira kalau kita baca tertakluk dengan sama, jangan ni pada dengar ni. Zahir lah ni. Dengan telinga. Dan kalau sembahyang, kita tengok nampak rokok, sujud, nampak seseorang yang bersifat rokok, nampak seseorang bersifat qiyam, dia panggil tertakluk dengan basar. Ni amalan zahir. Sedekah, ambil harta benda ke berapa, hadiah, tolong menolong, ini amalan zahir. Hak amalan batin, dalam. Amalan batin. Jadi apabila orang nak pergi kepada amalan batin, zahir nampak tak ada apa dah zahir. Kerja buat tak ada nampak apa, itu tak nampak. Di sinilah bila seorang dia berpindah daripada amalan zahir kepada amalan batin, situ nyata oleh kesannya. Apa kesannya? Zahir nampak rupanya punah. Orang panggil maqam fana. Nampak punah. Kalau orang tanya panggil punah dah lah dia tu. Kadang-kadang hak duk rajin sembahyang nampak tak sembahyang. Kalau hak duk zikir kadang-kadang dia dia mata punah dia. Kadang-kadang tidur. Bangun buat sembahyang hak wajib. Betul tak? Itu. Jadi orang tengok pada pandangan zahir punah. Tu panggil fana. Kalau orang Melayu punah. Tu. Maka itulah kalau orang tak faham cara tu kita kata ni punah, rusak, tak lewat kira dah. Walau ada dia mai batin. Sebab apa tu? Tajalli. Dia tak nampak dah segala perbuatan makhluk, dan nampak perbuatan Allah Ta'ala semata-mata. Dia panggil tajalli af'al. Allah menzahir kepada maka hati orang tu segala perbuatan dia pandai hanya Allah je yang buat, yakni pada hakikat. Bila pandang Allah jua pada hakikat, lenyap pandangan makhluk. Aku ni tak ada buat apa, aku dia tak ada apa. Dia panggil ketika tu punah. Itu nampak lalu kesan. Begitulah raja-raja bila masuk serang negara, orang kalah ke dia halau orang hapsa, dia merosakkan rumah, dia bakar, habis rumah tinggal kesan-kesan bekas cakap ni, bekas kapur ni, bekas rumah. Begitulah. Tu ambil dengan jalan isyarat kan. Itulah kita main tengok kita sekali pula. Kata Ibnu Ajibah sekali lalu lagi, tak kala adalah intiqal, yakni berpindah daripada amalan zahir kepada amalan batin hati, tak dapat tidak daripada bahawa zahir dan nyata oleh bekasnya, bekas berpindah. Tak nampak dah bekas. Supaya kita pindah kampung dah, tinggal bekas lah. Tak ada. Dulu kampung besar, desa besar, penduduk ramai, tinggal beda. Tak ada sini. Tinggal bekas-bekas, kesan-kesan. Tak ada penduduk. Begitulah. Tak ada penduduk jadi bekas. Ini pun sepatutlah. Dulu nampak dia ni amalan zahir begini. Sekarang tak ada apa dah. Kadang-kadang kalau hodok mengaji kitab gini, berhenti mengaji. Nampak zahir bila. Mengaji puasa
Bukan dah. Tengok. Ini apa yang kata apabila tajalli Allah Taala batin dia tu dah. Itulah makna kata tak kala adalah berpindah daripada amalan zahir kepada amalan batin itu tak dapat tidak daripada bawa zahir dan nyata oleh bekas nyata atas segala anggota. Seperti firman-Nya Ta'ala, innal muluka iza dakhalu qaryatan afsaduha. Suratun Namli bagi tadi ayat 34. Artinya bahawasa raja-raja itu, raja-raja yang memerintah dunia tu, apabila masuk mereka itu akan suatu desa, suatu kampung ataupun bandar negeri ke, bila dia masuk pergi serang, dia mengalah, nescaya merusak mereka itu, afsadu, mereka itu raja-raja, akan suatu desa itu. Demikianlah kita hamba Allah. Bila Allah tajallikan tauhid af'al, kita raih di dalam nampak segala perbuatan tu hanya Allah jua. Lenyap tak ada habis. Situlah kita terjadi berubah.